kami bawakan kepada anda Datuk Wira Mahfuz Omar yang merupakan pengerusi Pakatan Harapan Kedah dan juga Naib Presiden Parti Amanah Negara dan juga bekas Naib Presiden PAS. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zawadi. Ya, terima kasih juga kerana sudi bersama kami di Next Step. Datuk sihat nah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Kita santai saja malam ni. Kita terasa sangat nak mendapat pandangan daripada bekas Naib Presiden PAS yang merupakan pengerusi PH Kedah sekarang ini, Datuk, tentang kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengatakan apabila mengeluarkan kenyataan di Facebook yang mengatakan bahawa Malaysia Madani yang sekarang ini digarap oleh Kerajaan Perpaduan merupakan satu dikatakan merupakan satu agenda ataupun sesuatu penubuhan konsep pentadbiran negara yang sesat. Okey, apatah lagi apabila Kerajaan Perpaduan itu dikatakan dibarisi oleh banduan, kasta mahkamah, golongan oportunis dan sebagainya. Pandangan Datuk tentang isu ini, silakan Datuk. Baik, terima kasih Zawadi. Satu yang sangat melucukanlah bagi saya, dan saya menganggap bahawa kenyataan yang berhormat Haji Abdul Hadi Awang ini satu kenyataan yang cuba memesongkan segala fakta yang cukup jelas bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan pernah mengklasifikasikan apa yang disebut sebagai amanat Haji Abdul Hadi Awang itu sebagai amanat yang salah dan juga sesat. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga merupakan pengurusi Perikatan Nasional juga pernah menyatakan sewaktu beliau sebagai timbalan Presiden UMNO pernah juga mengkelaskan PAS ini sebagai parti ajaran sesat. Jadi saya menganggap bahawa kenyataan ini cuba untuk mengelirukan masyarakat, sedangkan telah diperakui oleh Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Saya menganggap bahawa titah Kebawah Duli Tuanku di-Pertuan Agong dalam pembukaan resmi sidang parlimen baru-baru ini sekaligus menafikan tuduhan yang tidak berasas yang telah pun dilemparkan oleh Haji Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Ini satu benda yang sangat memalukanlah, sebab Haji Abdul Hadi membuat kenyataan tersebut dalam minda presidennya sebelum daripada titah Kebawah Duli Tuanku, bermakna bahawa sekaligus titah Tuanku itu menemplak kepada Haji Abdul Hadi Awang kerana Tuanku sebagai ketua agama Islam dalam negara Malaysia. Yang keduanya, saya juga agak kesal lah kenyataan yang sangat childish dan kebudak-budakan yang menganggap bahawa kerajaan ini dibarisi oleh banduan khususnya. Saya pun tak tahu siapa yang dimaksudkan banduan tersebut, maka sudah tentu persepsi orang semua ialah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan sekali lagi saya melihat bahawa kenyataan kalau ini dimasukkan oleh Haji Abdul Hadi Awang bermakna bahawa dia cuba melakukan satu kebiadaban terhadap apa yang telah pun diputuskan oleh Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, membersihkan dengan proses pengampunan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya, saya nak mengingatkan Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. PAS pernah menganggap bahawa tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ialah konspirasi politik. Konspirasi politik. Kenyataan Tuan Ibrahim pada 2017 menganggap bahawa ini Anwar Ibrahim adalah mangsa konspirasi politik. Kenyataan Nik Amar pun begitu. Malah lebih awal daripada itu, Presiden PAS iaitu Datuk Seri Anwar, Presiden PAS pada waktu itu iaitu Allahyarham Datuk Haji Fadzil Muhammad Noor juga menganggap bahawa dia merupakan satu konspirasi politik. Jadi macam mana PAS yang tidak konsisten, flip-flop dalam pendirian mereka dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu ketika mereka menganggap bahawa ini konspirasi politik, tiba-tiba hari ini dia mengatakan bahawa ini banduan. Jadi seharusnya kita melihat bahawa bagaimana pengampunan yang di-Pertuan Agong itu membersihkan bahawa Anwar Ibrahim tidak bersalah, tidak pernah melakukan perkara tersebut, dan betullah apa yang dianggap oleh pimpinan PAS satu ketika dahulu bahawa itu adalah politik. Okey, apa salahnya? Kalau betullah katakanlah satu hari nanti
ada pemimpin PAS yang melakukan jenayah, dibuktikan di mahkamah. Tiba-tiba selepas daripada itu dia bertaubat, dia salahnya. Apakah tak boleh kita melantik seorang itu untuk jadi pemimpin? Adakah salah? Adakah ini akan dianggap sebagai kerajaan itu kerajaan yang sesat? Sedangkan Nabi pernah melantik Khalid bin Walid. Itu dalam keadaan Khalid sudah pun memeluk Islam. Dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat besar, kesalahan di mana dia Khalid bin Walid dilantik untuk menjadi panglima perang berkali-kali. Khalid pernah membunuh beberapa tawanan Bani Juzaimah. Nabi marah dan bersabda, aku berlepas diri daripada perbuatan Khalid. Tapi akhirnya kesalahan itu walaupun dianggap besar, tetapi akhirnya Khalid bertaubat. Setelah itu berkali-kali Nabi telah melantik Khalid untuk menjadi panglima perang. Begitu juga dengan Usamah bin Zaid yang bunuh orang yang telah menyerah diri pada waktu itu. Nabi marah dan Nabi berkata, sekali lagi aku berlepas diri dari, tapi sama Nabi melantik dia untuk menjadi pemimpin juga. Jadi takkanlah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan membasahi bibir dengan Quran, dengan hadis Nabi, tahu tentang sirah Nabi ini, tak baca tentang perakuan-perakuan yang telah pun dibuat oleh Nabi SAW. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia adalah mangsa konspirasi politik seperti mana yang didakwa oleh PAS. Baik, Dato', apabila kita baca tentang kenyataan yang ditulis oleh Hadi itu sendirilah dekat Facebook, benda tu pula diambil oleh pihak media untuk diangkat sebagai satu berita yang sangat menyinggung persepsi orang. Dikatakan bahawa kerajaan ni dikatakan salah dari segi pembentukan kerajaan yang ada selepas PRU15 ni salah dari segi hukum politik, tidak ikut petunjuk Rasulullah. Yang paling ni sekali adalah apabila dikatakan bahawa ia merupakan satu penipuan yang besar kepada rakyat dan juga dunia. Itu yang dikeluarkan kenyataan oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Daripada apa yang kita lihat ni, ramai pula mengatakan bahawa sebenarnya Hadi Awang ni dia seolah-olah macam dah tak boleh move on dah. Dia tak boleh move on apabila tidak berjaya untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Pandangan Datuk di situ? Ya, bagi saya bahawa ini satu kenyataan yang akhirnya menafi ataupun sebagai satu penderhakaan kepada apa yang telah pun pertama dititah oleh ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Kita kena akui, tak ada siapa pun parti-parti yang menang dalam pilihan raya yang mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi apa penyelesaiannya? Penyelesaian dia sudah tentulah kerajaan perpaduan seperti mana yang dititah oleh ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya menganggap bahawa kenyataan berterusan Haji Abdul Hadi Awang ini menunjukkan bahawa Haji Abdul Hadi Awang adalah anti perpaduan kepada rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan pelbagai ideologi politik dalam negara kita. Ini satu perbuatan yang sangat buruk yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ulama. Ulama seharusnya menganjur dan mendidik masyarakat dan rakyat kepada proses pembinaan perpaduan untuk melahirkan suatu suasana yang murni, kehidupan yang murni daripada pelbagai kelompok masyarakat warna kulit dan sebagainya. Lita'arufu, maknanya apa yang disarankan oleh Islam itu, yang disarankan oleh Nabi SAW ialah supaya kamu ini saling mengenali, bukan saling memusuhi antara satu sama lain. Jadi Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang ni, dia masih lagi kepada tindakan untuk memusuhi, sehingga memusuhi titah ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Baik. Bila bercakap tentang Datuk, apabila Tan Sri Abdul Hadi Awang ni, dia selalu mengeluarkan kenyataan lah dekat Facebook, dekat wartawan-wartawan utama PAS, lidah-lidah rasmi PAS ni. Okey, ramai yang kata Hadi Awang ni dia lebih suka meroyan di Facebook. Dia suka meroyan di Facebook dengan pelbagai dalil dia yang dibawanya. Okey, pastinya lah kalau golongan mereka yang dia katakan saya letak dalam inverted sebagai anti kepada Hadi ni akan dapat menilai lah apa yang dicakap. Tetapi para walaun tetap juga mengiyakan apa yang dicakap. Okey, tetapi di sini yang kita lihat adalah
meroyan di Facebook, tetapi dia ni dikira sebagai bacol di Dewan Rakyat. Buktinya, apabila ruang dibuka untuk sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri, kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin termasuk Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak ada pada sesi itu. Jadi ramai juga yang mula bertanya-tanya di mana 3 orang yang dikatakan pembangkang yang hebat ini. Kalau betul-betul nak jadi pembangkang yang kritis dan membina untuk negara, kenapa tiada ketika sesi soal jawab itu? Apa yang Datuk nak katakan tentang itu, Datuk? Ya, ini satu tindakan yang tidak wajar lah. Bukan saja baru ini bagi saya. Dari segi kehadiran Haji Abdul Hadi dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Parlimen. Kalau penggal yang lalu pun telah pun viralkan tentang peratus jumlah kehadiran setiap pimpinan parti-parti dalam Parlimen dan menunjukkan bahawa Haji Abdul Hadi Awang ini antara kepimpinan parti yang tercorot lah dari segi kehadiran. Maknanya amalan penting Parlimen ini adalah merupakan amalan biasa kepada Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Ini bukan pergi sekolah dah jawab. Dengan masalah. Kita berdepan dengan masalah, 2 masalah. Satu, kanak-kanak pelajar ponting sekolah. Yang keduanya, ahli parlimen ponting parlimen. Termasuk Haji Abdul Hadi Awang. Sepatutnya, dia sebagai ketua darjah, ketua kelas. Ketua kelas kepada PAS ini, patutnya dia kena tunjuk contoh lah dari segi kehadiran di parlimen. Kalau kanak-kanak sekolah yang ponting sekolah, dia keluar rumah, tiba-tiba dia tak sampai ke sekolah. Itu dibimbangi dia akan masuk dalam dia akan terlibat dalam unsur-unsur benda-benda yang tidak baik lah, dadah ke dan sebagainya. Dia masuk, dia pergi bertapa dalam hutan dengan dadah dan sebagainya, kemudian dia balik rumah. Yang ni pun saya pun bimbang juga. Saya pun bimbang bila ahli parlimen ponting ponting parlimen ini, sedangkan itu tugas tanggungjawab yang sangat besar, berat untuk membawa suara hati nurani rakyat. Apatah lagi sepatutnya sebelum pilihan raya berbagai-bagai tuduhan dilemparkan. Selepas pilihan raya pun berbagai-bagai tuduhan. Walaupun sudah diangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, pun berbagai-bagai tuduhan yang dilontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya lah bagi saya bahawa mereka hadir dan bangun minta kebenaran untuk berhujah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bagi saya sepatutnya ini yang dilakukan. Bukannya bising melalui media sosial, dalam TikTok dan juga dalam page mereka dalam Facebook, dalam tulisan minda presiden, tapi hakikatnya menunjukkan bagi saya ini minda yang tidak berminda lah, minda yang tidak berminda. Dia hanya lontar satu hala, tetapi tidak berani untuk berhadapan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi bagi saya, kalau dia masih ponting sekolah, saya ingat guru besar kena ambil tindakan lah. Kena ada satu peraturan lah kepada orang yang ponting dalam satu-satu sesi persidangan tu, perlu ada satu tindakan seperti mana di sekolah, kalau anak-anak ponting sekolah ni, guru besar ataupun guru kelas dia kena panggil ibu bapa. Dia kena panggil ibu bapa. Ini bapa yang ponting ni. Ini kelas dewasa. Kelas pemimpin-pemimpin. Jadi saya fikir speaker kena panggil Haji Abdul Hadi Awang, kalau ataupun mana-mana ahli parlimen yang bila ada peratus kehadiran dia dalam satu-satu sesi sidang itu di bawah, kita kena KPI. Setiap ahli parlimen tu harus sampai kepada satu jumlah yang munasabah untuk kehadiran mereka. Sampai kepada jumlah tersebut, mereka boleh dipanggil oleh speaker. Baik, Datuk, saya tiba-tiba teringat soalan ni apabila kenyataan, saya ada baca kenyataan Hadi itu jugalah, dia mengatakan bahawa rakyat ataupun pengundi ni macam seolah-olah dah tertipu apabila dia katakan bahawa wakil rakyat sekarang ni demi mengejar kedudukan, mengejar kuasa, sanggup mengundi di kawasan bukan kawasan mereka. Okey, itu menjadi bahan gelak ketawa jugalah apabila pengamat undang-undang dan perlembagaan mengeluarkan kenyataan bahawa tidak salah pun mana-mana calon untuk mengundi di tempat lain dan tidaklah dikatakan sebagai jago kampung macam Hadi lah. Okey, berpuluh tahun di Marang tu dia sebagai jago kampung. Apa komen Datuk tentang isu itu, Datuk? Ya, bagi saya bahawa seseorang yang berpindah daripada satu kawasan ke satu kawasan,
dia nak menguji pengaruh dia, dan ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang bukan hanya berpengaruh di Permatang Pau yang merupakan tempat permulaan beliau bertanding sewaktu dalam UMNO dan juga selepas daripada UMNO, tetapi menunjukkan bahawa beliau diterima oleh masyarakat daripada seluruh negara, dan saya percaya bahawa ini tidak mungkin mampu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lain, khususnya pemimpin pembangkang yang ada sekarang, yang saya fikir mereka tak berani, termasuk Haji Abdul Hadi Awang sendiri pun tidak berani untuk tanding kawasan DAP khususnya, walaupun mereka bercakap hari-hari untuk menyerang DAP, kata DAP mengancam dan sebagainya. Sepatutnya pemimpin PAS turun untuk bertanding di kawasan DAP untuk menguji sejauh mana mereka mengatakan bahawa mereka mempunyai Dewan Himpunan Penyokong PAS yang mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu, yang seharusnya mereka harus berani untuk bertanding di kawasan di DAP. Jadi saya menganggap bahawa dakwaan yang mengatakan bahawa menipu rakyat dan sebagainya ini tidak berasas, menunjukkan bahawa rakyat menerima bahawa ini seorang pemimpin yang berwibawa, yang berintegriti, yang boleh diberikan tanggungjawab. Pergilah letak di mana sekalipun, hatta bukan kata body orang itu turun, kalau dia letak songkok hitam dia pun tak turun berkempen pun orang tahu bahawa memang dia ada otak, bukan macam mana pemimpin-pemimpin pembangkang yang lain. Baik, soalan terakhir, respon daripada Datuk tentang apabila rakyat mula mempertikaikanlah isu kemewahan luar biasa PAS yang dilihat dalam PRU ke-15 baru-baru ini, dan Presiden Amanah sendiri pun, Datuk Seri Mohamed Sabu pun ada mengeluarkan kenyataan itu sebagai bekas naib Presiden Parti PAS. Datuk sendiri pasti mengetahui bagaimana keadaan akaun PAS yang dilihat macam sesuatu yang luar biasa apabila berbelanja sehebat itu pada PRU 15. Jadi persepsi rakyat itu, adakah ia menimbulkan persoalan yang benar dan wajar atau bagaimana, Datuk? Saya pengalaman daripada dalam PAS lah, maknanya betapa susahnya kita nak menyertai satu. Saya dalam poket saya hanya ada beberapa ringgit saja, dan PAS pun tak mampu untuk nak bagi duit. PAS pilih dari calon, kemudian kita fikirlah sendiri untuk fikir macam mana seorang calon tu harus mencari wang sendiri untuk meminta pertolongan daripada kawan-kawan, dan tak ramai pun kawan-kawan yang mampu untuk memberikan sumbangan. Jadi saya duk fikir dalam suasana keadaan ekonomi yang begitu teruk, begitu parah, dan bisnes pada waktu itu sebelum pilihan raya pun masih di peringkat rendah, iaitu selepas daripada COVID ini. Saya tak fikir ada ahli-ahli perniagaan PAS yang mampu untuk menyumbang dengan begitu besar kepada PAS. Saya fikir mereka sendiri pun duk merasa kalau sumbang kepada PAS pun belum tentu untuk PAS menang dalam pilihan raya. Mereka sendiri pun tidak confident untuk nak menang, tidak yakin untuk nak menang dengan jumlah yang mereka perolehi pada waktu itu. Tapi saya membuat dakwaan pada 2018 yang lalu sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu. Kita menerima wang daripada UMNO pada waktu itu. Ini fakta. Itu tercatat dalam akaun yang saya dedah. Pada ada dua akaun, satu akaun PAS Pusat, satu akaun penama pemegang amanah, dua orang pemimpin PAS di Terengganu dengan satu jumlah yang sangat besar. Dan saya fikir bahawa ini pun menjadi tanda tanya macam mana kali ini dengan wang yang begitu besar. Jadi takkanlah mereka ada jin Ahmad Albab jadi boleh menyanyi suar-suai kemuning, jin ini Ahmad Albab yang punya, ini Haji Hadi yang punya, ini PAS yang punya. Jadi mereka boleh berbelanja dengan besar, sehingga AR Tompel pun bila tengok Piramli pakai jubah ini Yahudi mabuk mana bagi dengar dia pun terkejut macam mana Piramli tiba-tiba boleh jadi kaya. Jadi macam tu juga dengan PAS, semua orang terkejut bahawa PAS yang takkanlah dengan tabung buluh nak boleh berbelanja sebegitu mewah. Jadi kita tunggulah tengok macam mana bila Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dipanggil oleh SPRM ni, pun ada terkait juga di mana-mana. Kita tunggulah hasil siasatan SPRM nanti, insya-Allah.
Baik, itu dia para penonton, kita bersama dengan Datuk Wira Mahfuz Omar, Pengerusi Pakatan Harapan Kedah dan juga Naib Presiden Parti Amanah Negara. Terima kasih Datuk Wira kerana sudah bersama dengan kita dalam respon untuk kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik para penonton, itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan dalam respon di Next Step TV dan Next Step Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi